Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Cikgu Liana dari Haifa Learning Center. Okey, hari ini cikgu nak bincangkan soalan bagi topik rangkaian dalam teori graf. Cikgu tahu topik ni adalah topik yang baru bagi semua pelajar KSSM, tapi tak mengapa sebab cikgu akan tunjuk cara nak jawab soalan ni. Okey. Okey, kita tengok contoh soalan berikut. Graf 4 di bawah menunjukkan suatu graf pemberat tidak terarah. Okey, graf pemberat maksudnya dia ada nilai. Okey, tidak terarah maksudnya dia tak ada anak panah tu. Tu kata kunci dia senanglah Kalau dia tidak terarah maksudnya dia tak ada arah tertentu yang perlu dilalui. Kalau pemberat sama ada dalam bentuk jarak ke harga tambang ke, itu maksudnya graf pemberat. Okey. Soalan A, lengkapkan jadual 4 di bawah. So, dalam kes ni dia dah bagi tahu bucu ataupun vertex, okey. Dia suruh kita tengok kalau bucu PQ. PQ dia dah tunjuk pemberat dia nilainya 10. So, kalau PS pemberat dia 10. PU pemberat dia 5. QR pemberat dia 6. Okay, QS pemberat dia 3. UT pemberat dia 8. Dan ST pemberat dia 3. Mudah je kan? Mudah je. Okay, yang seterusnya. B1, senaraikan 4 pilihan laluan dari titik U ke titik R. Okay, ni cikgu clearkan dulu. Dia nak laluan dari titik U ke R. Cikgu bulatkan huruf U dan huruf R. Dia tak kisah laluan macam-macam mana pun, awak nak lalu ikut mana, tapi dia nak 4. Tapi janganlah laluan yang sama. Tu maksud dia. So, laluan pertama ni cikgu buat arah dia dululah. Cikgu tunjuk dulu. Ni laluan yang pertama, mungkin dia daripada sini dan ke sini. So, kita tulis. Laluan yang pertama, U. Pergi ke P. P. Pergi ke Q. Q. Pergi ke R. Tu laluan yang pertama. Laluan yang kedua, cikgu pakai warna lain, warna merah pula. Macam ni. Ni laluan yang kedua. So cikgu pun tulis. U pergi ke T. T pergi ke S. Dan S pergi ke Q. Q pergi ke R. Laluan yang ketiga pula. Kita boleh buat, kita kena lalu tempat yang tak dilalui lagi. Macam ni. Boleh juga macam ni. Okay. So, U pergi ke P. P pergi ke Q. U pergi ke P. P pergi ke S. S pergi ke Q. Q pergi ke R. Dan laluan yang keempat pula, mungkin kita boleh buat macam kita tengok macam ni. So, kita buat U pergi ke T. T pergi ke S. S pergi ke P. P pergi ke Q. Dan Q pergi ke R. So kita dah dapat 4 laluan seperti yang diminta tu je. Okay, kemudian B1 kita dah jawab. B2, nyatakan jarak terdekat antara laluan dari titik U ke titik R. So antara 4 laluan ni, yang mana jaraknya paling dekat? Okey, jadi untuk menentukan jarak paling dekat, kita kena jumlahkan nilai pemberat. Okey, untuk yang pink, kita buat warna pink dulu. U pergi ke P, nilai pemberat dia 5. So cikgu buat kat sini warna hitam lah. 5.
P pergi ke Q 10 pemberat dia. Q pergi ke R nilainya 6. Jadi tambahkan 5 campur 10, 15, 15 campur 6, 21. Maka jarak dia 21. Okey, U pergi ke T pula. Kita tengok laluan yang kedua. U pergi ke T 8. T pergi ke S 3. S pergi ke Q. S pergi ke Q 3. Q pergi ke R 6. So kita tambahkan 3 tambah 6, 3 tambah 3 6, 6 campur 6, 12, 12 campur 8, 20. Okey. Okay, yang seterusnya. Kita tengok U pergi ke P pula. U pergi ke P 5. P pergi ke S 10. S pergi ke Q 3. Q pergi ke R 6. Kita jumlahkan, kita akan dapat 5 campur 10, 15, 15 campur 3, 18, 18 campur 6, 24. So kita tulis. Okay, kemudian last, laluan terakhir. U pergi ke T8. Okay. T pergi ke S3. Okay. S pergi ke P10. P pergi ke Q10. Q pergi ke R6. Jadi kita jumlahkan, pelajar semua akan dapat 10, 10, 20, 26, 26 campur 3, 29, 29 campur 8, 37. Okey. Kita dah dapat ni. Jadi jalan kerja macam mana nak buat? Okey, jalan kerja dia bukan macam ni ya pelajar. Jalan kerja, pelajar boleh menunjukkan kita tambah. Maksudnya macam ni. Contoh cikgu buat macam ni 8 tambah 3 tambah 10 tambah 10 tambah 6. Okey. Dia macam tu. 37. So, tapi kita buatlah. Laluan pertama jumlah dia berapa? Laluan kedua jumlah dia berapa? Laluan ketiga jumlah dia berapa? Laluan keempat jumlah dia berapa? Bila kita dah tahu jumlah bagi setiap laluan, maka kita boleh nyatakan jarak paling terdekat adalah laluan UTSQR iaitu jaraknya 20. Dia macam tu. Mudah je. So yang seterusnya, cikgu padam yang ni dulu. Cikgu clearkan. Dia kata, jika suatu garisan laluan dibuat antara titik P ke titik T. Okay. Dan PUT membentuk suatu segitiga bersudut tegak. Pelajar semua tahu kalau dia kata bersudut tegak, maknanya sudut dia adalah sudut 90 darjah. Okay. Dengan sudut PUT ialah 90 darjah, cari panjang titik P ke titik T. Dia tertinggal T. Pelajar boleh rujuk bahasa Inggeris dia lah. Okay. Maka kita buat satu garisan yang menghubungkan antara P dan T sebagai rujukan. Dan kita pun lukislah. Sudut dia 90 darjah dekat PUT. PUT ialah huruf yang tengah-tengah. Huruf yang tengah-tengah ialah U. Maka sudutnya dekat sini. Sudut sini adalah 90 darjah. Bila 90 darjah, rumus apa yang pelajar semua ingat? Teorem Pythagoras. Okay, kenapa? Sebab 90 darjah kita boleh guna rumus tu lah. Dia suruh cari panjang titik P ke titik T. Jika sudutnya dekat sini, cikgu lukis dalam bentuk macam ni supaya pelajar nampak. Okay, katakanlah cikgu buat bagi tegak. Okay. Kita labelkan bagi pelajar nampak lah. Ni P, ni U dan ini T. Sudutnya 90 darjah dekat sini. Panjang P ke U ialah 5. U ke T ialah 8. Dia nak cari panjang PT. Maka kita boleh guna teorem Pythagoras untuk mengira panjang PT. Rumus
teorem Pythagoras dia macam ni. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Jadi macam mana nak gantikan? Okay, jika ada pelajar yang mungkin lupa atau confuse cara nak gantikan, ni cikgu tunjukkan. A, kita boleh pilih mana-mana kita nak letak A. Tapi dalam kes cikgu, cikgu suka letak yang paling panjang sebagai A. Cikgu letak ni A, yang ini B, yang ini C. Tu cikgu. Tapi sebenarnya tak kisah. Okay. So A kuasa 2 ialah PT kuasa 2. So cikgu akan gantikan. B kuasa 2 nilai dia adalah 5. 5 kuasa 2 kita kena letak. Tambah C kuasa 2 ialah 8 kuasa 2. Maka kita kembangkan dahulu. Okay. 5 kuasa 2, 25. Tambah 8 kuasa 2 adalah 64. Kita jumlahkan. 25 tambah 64, pelajar semua akan dapat 89. Tetapi adakah itu jawapan terakhir? Bukan. Tidak, itu bukan jawapan terakhir. Kenapa? Ni sebab ni PT kuasa 2, kita nak PT sahaja. Maka punca kuasa 2 bila bawa ke sebelah, kuasa 2 bila bawa ke sebelah, dia akan jadi punca kuasa 2. Maka PT adalah sama dengan punca kuasa 89. So kita kira, kita akan dapat 9 point. PT nilainya adalah sama dengan 9.43. Okay, dia jawapannya 9.43398. Jadi pelajar bundarkanlah kepada 2 titik perpuluhan iaitu 9.43. Jadi setakat ini saja untuk hari ini. Kita akan sambung dengan soalan yang seterusnya masih dalam topik yang sama. Jadi itu saja. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.